Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi, akhirnya DAP tampil, memberi ulasan, memberi jawaban, menemplak Isyam Jalil atas tindakan beliau mempersoalkan UMNO yang bekerja sama dengan DAP semasa pilihan raya. Hari ini, DAP melalui Anthony Lok mengatakan bahawa itu Isyam Jalil cakap, bukan UMNO. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, cadangan supaya UMNO bertanding sendirian dalam pilihan raya adalah pendapat pemimpin parti itu Isyam Jalil semata-mata. Itu Isyam Jalil cakap, bukan UMNO cakap, kata beliau. Dia tidak mewakili UMNO. Dia hanya salah seorang pemimpin sahaja, kata Lok dalam sidang media di sebuah hentian bas stesen LRT di Ibu Negara hari ini. Dia mengulas mengenai kenyataan Isyam bahawa yang di Pertuan Agong hanya menitahkan pembentukan kerajaan dengan Pakatan Harapan PH, bukan bergabung dalam pilihan raya. Kenyataan itu dikeluarkan selepas UMNO hanya menang 19 kerusi, walaupun bertanding di lebih 108 kerusi Dewan Undangan Negeri Adun dalam pilihan raya di 6 negeri. Isyam sendiri yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT sendiri menjangkakan dia akan dipecat bersama beberapa pemimpin UMNO minggu ini. Tindakan itu dakwanya kerana tidak sehaluan dengan keputusan parti untuk bekerjasama dengan DAP. Sementara itu menjawab kenyataan Lok, Isyam berkata pandangannya mewakili akar umbi UMNO. Katanya lagi, akar umbi mahu UMNO mempertahankan hak-hak orang Melayu dan bukan mengikut telunjuk DAP untuk perjuangkan Malaysia. Jika mahu tahu secara tepat apa yang akar umbi UMNO mahu, YB boleh minta kepada kawan-kawan pro DAP, YB dalam UMNO untuk buat referendum dan tanya 3 juta akar umbi UMNO sama ada mereka mahu bekerjasama dengan DAP atau tidak, kata Isyam Jalil lagi. Saudara-saudara sekalian, kenyataan Isyam Jalil ini telah pun menjentik hati Presiden UMNO sendiri, iaitu Zahid Hamidi, apabila beliau mohon supaya Isyam Jalil menghormati pendapat orang lain dan tidak hanya mahu pendapat beliau dihormati. Saudara, apa pendapat anda semua tentang isu kali ini? Adakah patut UMNO perlu meninggalkan gabungan PHBN dan membentuk diri sendiri dalam pilihan raya? Pada pendapat saya, kalau Barisan Nasional UMNO bertanding secara solo tanpa kerjasama PHBN, saya fikir buat masa ini, UMNO dan BN khususnya, UMNO, akan menghadapi masalah yang sangat besar. Pada pendapat saya, mereka masih belum mampu lagi berdikari setakat ini, kerana mereka masih perlu mencari rentak semula. Tapi tak tahulah apa pendapat anda sekalian. Namun, adalah lebih baik untuk terus bekerja sama dengan PHBN sehingga UMNO benar-benar sudah boleh merangkak semula. Ditambah pula, Perikatan Nasional pada waktu ini masih mempunyai kekuatan yang datangnya daripada PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim, akhirnya mereka terima bahana, mereka terima kesan buruknya. Kali ini Amira Aisyah kini diberi kata dua, sertai amanah atau kosongkan kerusi Puteri Wangsa. Dipetik daripada My Metro. Wakil Rakyat Tunggal Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dalam Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Amira Aisyah Abdul Aziz di Puteri Wangsa diberi kata dua, sama ada menyertai Parti Amanah Negara Amanah atau meletak jawatan sekaligus mengosongkan kerusi berkenan.
Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Johor, Aminul Huda Hassan berkata, langkah itu perlu berikutan kerusi itu adalah milik PH yang sebelum ini diberikan kepada Amanah. Aminul Huda yang juga pengerusi Amanah Johor mengingatkan Amira Aisyah bahawa kerusi Dun Puteri Wangsa yang didudukinya itu adalah isyan amanah kepada muda pada pilihan raya negeri PRN Johor tahun lalu. Amira Aisyah, timbalan Presiden Muda, kena ingat, kerusi itu adalah isyan daripada amanah yang kita beri pada PRN Johor. Jadi, dia ada dua pilihan. Sama ada keluar dari muda sertai amanah atau pulangkan semula kerusi Dun Puteri Wangsa kepada amanah dan letak jawatan. Itulah maruah sepatutnya, kata beliau. Apabila Presiden Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersikap begitu, tarik sokongan kepada PH, dia seolah-olah macam kacang lupakan kulit. Patutnya, dia, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Amir Aisyah, boleh berfikir, ini kerusi yang kita bagi berdasarkan persefahaman, electoral pact, beri laluan kepada muda. Namun dia buat tindakan sedemikian rupa, sepatutnya dia ada maruah, katanya ketika dihubungi. Isnin lalu, muda dilaporkan tidak lagi berada dalam blok pembangkang, iaitu blok pengimbang PH di Johor, selepas memutuskan kerjasama dan keluar daripada gabungan politik itu. Ia susulan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Muar dilaporkan secara rasmi mengumumkan keluar daripada blok kerajaan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Syed Saddiq berkata, ia sebagai protes terhadap keputusan pembebasan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram sebagai permulaan menormalisasikan rasuah. Semalam, Amir Aisyah yang juga timbalan Presiden Muda diumumkan bukan lagi duduk dalam blok PH di Dun Johor. Dalam pada itu, Aminul Huda yang juga ahli Parlimen Sri Gading berkata, menerusi pakatan pilihan raya pada PRN Johor, PH iaitu Amanah dan DAP bersetuju memberikan 6 Dewan Undangan Negeri milik dua parti itu kepada muda iaitu Tenang, Bukit Kopong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Pemimpin muda perlu belajar sejarah. Jangan gopoh dan semata-mata hanya membuat langkah populis sahaja. Ingat kembali bagaimana mereka peroleh kemenangan di Puteri Wangsa. PH yang bagi laluan berdasarkan kepada pakatan pilihan raya. Tetapi sekarang mereka mengkhianati kami selepas tarik sokongan kerajaan perpaduan, katanya lagi. Amira Aisyah terus galas mandat di Puteri Wangsa hingga pilihan raya akan datang. Ini keputusan terkini yang kita terima, iaitu Amira Aisyah, timbalan Presiden Muda, akan terus galas mandat di Puteri Wangsa hingga pilihan raya akan datang. Beliau berkata, saya akan menggalas mandat yang diberikan rakyat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Puteri Wangsa sehingga pilihan raya akan datang, tegas beliau. Beliau yang mengesahkan tidak lagi berada bersama Pakatan Harapan di blok pengimbang kerajaan berkata, keputusan itu adalah selari seperti yang ditetapkan presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahad lalu yang parti itu tidak lagi bersama PHBN dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya, sebagai wakil muda di Johor, beliau tidak lagi akan berkongsi blok yang sama dengan PH dan atau BN. Apa maksudnya untuk kedudukan kerusi Puteri Wangsa? Bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor, kedudukan sebelum ini untuk PH dan Muda adalah blok pengimbang kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada Sabudin.com, Isyam Jalil memang patut dipecat daripada UMNO. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, sejak belakangan ini ada seorang pemimpin daripada
UMNO yaitu Isyam Jalil begitu lantang mempertikaikan keputusan-keputusan dan juga cuba memberikan pendapat peribadi beliau yang mana ia turut mencuit Zahid Hamidi. Isyam Jalil memang patut dipecat daripada UMNO. Apa pendapat anda semua? Tidak pasti sejauh mana benarnya Isyam Jalil, ahli MT UMNO, dipecat dalam masa terdekat ini. Sejauh ini, ia hanya sekadar dakwaan Isyam berdasarkan cakap dengarnya semata-mata. Dalam catatan di media sosialnya, Isyam dipetik sebagai berkata, "Saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO akan dipecat. Dalam mesyuarat nanti, ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai." Berdasarkan catatannya itu, segala kemungkinan beliau dipecat daripada UMNO itu tidak lebih hanyalah suatu andaian semata-mata sahaja. Begitupun sebagai ahli MT UMNO, tindakan beliau menyanggah keputusan parti berkenan hubungan dengan PH dan yang ada DAP di dalamnya adalah suatu keterlanjuran yang serius. Isyam sepatutnya membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat MT UMNO. Dalam hal ini, tidak diketahui sama ada beliau pernah membangkitkannya ataupun tidak dalam mesyuarat MT UMNO. Kiranya beliau pernah membangkitkannya dan ia ditolak secara majoriti oleh MT UMNO. Beliau patut dan perlu akur dengan keputusan tersebut. Kerana itulah hukum demokrasi dalam berorganisasi, di mana keputusan majoriti hendaklah dihormati serta diakuri. Jika terus tidak setuju juga, adalah tidak wajar terus mencecah secara terbuka. Pilihan seterusnya jika tidak setuju dengan keputusan majoriti ialah meletak jawatan sebagai ahli MT. Pun begitu, jika Isyam tidak pernah membangkitkan isu hubungan UMNO dengan PH, khususnya dengan DAP, di dalam mesyuarat MT Parti, sebaliknya hanya berani bercakap di luar melalui saluran media sosialnya sendiri. Ini bermakna beliau memang secara sengaja mengundang surat pemecatan hadir ke pintu rumahnya. Lagi pula, keputusan UMNO bekerjasama dengan PH telah lama dibuat, iaitu pada November 2022. Sebaik saja berakhirnya PRU 15 lalu. Apakah ketika itu Isyam ada membuat bantahan? Bukankah waktu itu beliau merupakan ketua penerangan UMNO? Kenapa tidak letak jawatan dalam jawatan lantikan presiden itu jika tidak setuju dengan hala tuju baru UMNO sejak awal lagi? Oleh kerana Isyam turut bertanding menawarkan diri untuk mengisi salah satu kerusi MT dalam pemilihan UMNO kemudiannya, yaitu pada Mac 2023. Pemahaman paling mudah ialah beliau dianggap bersetuju dengan hala tuju UMNO ketika itu, yang sudah pun menjalin kerjasama dengan PH. Soal pokoknya di sini, kenapa baru sekarang beliau mahu bersuara menyanggah? Apakah Isyam ada terkecil hati kerana UMNO tidak memilihnya sebagai calon dalam PRN Negeri Selangor baru-baru ini? Dalam berparti atau berorganisasi, bukan tidak boleh bersuara, tetapi selagi saluran rasmi untuk beliau berbuat demikian masih terbuka, saluran itulah yang patut digunakan. Tidak tahulah, mungkin Isyam sengaja mengenepikan saluran rasmi itu, sebaliknya memilih saluran terbuka agar beliau boleh dipecat oleh UMNO. Tak mustahil juga tindakannya mendedahkan berkenan cakap dengar pemecatannya itu dengan tujuan agar beliau boleh dipecat oleh UMNO. Tidak mustahil juga tindakannya mendedahkan berkenan cakap dengar pemecatannya itu dengan tujuan agar beliau lebih cepat diambil tindakan. Jika begitu, beliau memang patut dipecat dan Zahid Hamidi tidak harus berfikir dua kali lagi. Lagi disimpan entah apa-apa lagi onarnya selepas ini. Sedangkan UMNO perlu bersatu hati untuk berdepan musuh politik utamanya, yaitu bersatu dan pas dalam banyak lagi cabaran perjuangan yang lebih getir di masa depan. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, perkara ataupun berita yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Sanusi Maknur, iaitu Menteri Besar Kedah pada waktu ini, diumumkan oleh SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, perkara yang kita tunggu-tunggu akhirnya kunjung tiba juga, yaitu menurut Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, mengatakan bahwa SPRM akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur selewat-lewatnya minggu depan bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Saudara, selepas pilihan raya 6 buah negeri baru-baru ini, ramai netizen mula mempersoalkan kes tersebut. Ada yang kata konon ia telah terhenti. Ada yang kata konon tahniah kepada Sanusi kerana sepertinya tidak lagi diteruskan. Namun demikian, semua telahan itu, semua kata-kata itu kini menjadi bohong. Kerana akhirnya apa yang diberitakan hari ini ialah SPRM sah akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan bagi mendapatkan kelengkapan atau melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Ini makna kata memang SPRM akan menyiasat walaupun pilihan raya telah selesai, seperti mana yang telah dikatakan oleh Saifuddin Asyuddin Ismail apabila beliau kata walaupun PRK atau PRN telah selesai, kes ini tidak akan dibiarkan tertutup, kata beliau lagi. Inilah yang kita mahu. Dan dimulakan siasat sampai habis, supaya tiada yang teraniaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan tersebut sudah berada di peringkat akhir, namun perlu melihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang, sistem dan prosedur, kata beliau. Walaupun kami SPRM menyiasat mengenai rasuah dan salah guna kuasa, kami juga melihat kepada beberapa perkara dalam isu REE ini, kata beliau. Dengan sistem dan prosedur, tugas kami adalah untuk menasihati kerajaan negeri tentang bagaimana hendak memperbetulkan keadaan. SPRM sedang menyiasat kes ini sebab itulah jadi lambat dan orang ramai bercakap tentang bila nak ambil tindakan, katanya kepada media ketika program Executive Talk bersama pengarang media cetak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sini pada Isnin. Sinar Harian pada 9 Ogos melaporkan SPRM memperoleh keterangan baharu namun masih menangguhkan tindakan memanggil Muhammad Sanusi kerana ingin meneliti maklumat dan petunjuk baharu yang diterima. Azam Baki berkata pihaknya akan menyiasat maklumat terbaru tersebut bagi menyokong siasatan sedia ada sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Bagaimanapun, Azam Baki menerangkan perkara yang dilihat adalah mengenai kuasa untuk meluluskan perlombongan haram itu kerana dakwanya ia bukan keputusan daripada kerajaan negeri, sebaliknya kerajaan persekutuan. Tambah beliau, pihaknya akan membuat mengenai pengurusan polisi dan cara mencadangkan projek itu kepada kerajaan persekutuan. Ujarnya, SPRM juga bakal menyemak segala tindakan yang dibuat pihak berkuasa sebelum ini terhadap isu berkenaan selain berlaku adil terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari itu. Apabila melibatkan pendakwaan dan juga sistem atau prosedur, kebiasaannya kami akan ditanya di mahkamah. SPRM bertanggungjawab menyiasat kenapa warga China boleh masuk dan dari mana mereka datang. Semuanya kami perlu tahu. Adakah mereka datang untuk menolong ke kawasan atau mahu melakukan perlombongan haram? Soalnya. Azam Baki berkata perkara tersebut perlu disahkan sama ada Muhammad Sanusi benar-benar mengetahui keadaan yang berlaku atau sebaliknya. Hal ini kerana terdapat video dan gambar menunjukkan dia, iaitu Muhammad Sanusi, pergi ke kawasan kejadian. Seolah-olah dia baru tahu ada orang sedang mencuri
RII, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.